kita nak cover dalam slide ni. Okay. Apa yang mungkin kalau saya tak ikut secara berturutan pun, mungkin saya akan highlight secara general what is audio, kepentingan dia dan kaitan dia dalam multimedia lah. Okay, outline dia insyaAllah kita akan cover what is audio, capturing digital audio, sampling, editing digital audio, MIDI, how audio can be used effectively, and advantage and disadvantage using audio. Baik. Audio secara secara saya rasa secara teknikalnya saya belum sentuh lagi dalam lab kan. Dalam sesi lab saya belum sentuh lagi. Macam mana nak masuk audio? Okay kan. So before kita pergi kepada uh, teori audio ni, suka saya nyatakan secara penggunaan lah penggunaan audio. Sebab dalam multimedia ni, baik dalam multimedia dan production, whatever lah yang kita katakan melibatkan production. Means production ni, kalau multimedia ni ada video production, ada apps yang mana dalam apps tu ada audio, okay. Ada animation, membuat animasi dan animasi tu ada audio. Bermaksud apa-apa yang melibatkan bunyi, dari segi teori kita panggil sound lah kan. Sound ni mungkin terdiri sound compressed. Mungkin sound ni dia adalah secara am. Apa-apa sound mungkin dalam bentuk perkataan, voice, music, bising, semua mereka panggil sound kan. Kalau malam-malam siapa-siapa duduk, mungkin saya duduk kat kawasan kampung ni, ingat lagi dulu PKP, masa PKP masa PKP dulu. Ya, masa tu kenderaan tak banyak atas jalan. Pagi-pagi saya akan record flora dan fauna berada di rumah saya. Macam-macam bunyi burung, berkicauan. Saya hantar kepada kawan-kawan saya, kata macam duduk kat zoo. Macam-macam bunyi burung. Kan? Sebab apa? Kita katakan suasana tu. Kan? Tu audio, sound lah tu. Bukan audio, sound. It's a sound. Okay, kalau siapa hidup kat bandar, boleh bising, suasana hidup ikut bandar, itu sound lah. Tapi yang sound inilah, dia adalah satu teori lah dalam multimedia, which is kita nak tengok sound ni ada yang kita boleh gunakan dalam development. Dalam development itulah dipanggil audio. Okay. Adapun sound yang keluar, whatever sound yang keluar daripada medium-medium itu semua adalah kita katakan benda yang telinga kita boleh interpret, boleh memahami dia adalah satu suara. So secara ilmunya, it is a complex relationship involving a vibrating object. Maksud apa yang menjadikan benda tu berbunyi, dia adalah melibatkan satu objek, dia panggil sound source, vibrating object. Okay, contohnya apabila kita pukul, ambil kayu, kita pukul apa-apalah, kita pukul kayu sama kayu, dia akan menghasilkan satu bunyi, sound. Jadi sound tu dia transmission medium, dia ada transmission dia air lah, and then receiver, telinga kita ni lah satu kita katakan deria yang Allah SWT berikan kepada kita. Sempurnanya kita ni sebagai manusia, kita boleh mendengar kan. Kalau orang pekak macam mana? Dia tak boleh nak mendengar. Dia nampak action tu, tapi dia tak boleh mendengar. Bila dia tak boleh mendengar, otak dia tidak boleh menterjemahkan, memberi satu makna. What is apakah maksud perbuatan itu? Paling penting dia. Apakah maksud perbuatan itu? Contoh dia, orang ketuk gendang. So bila dia pekak, dia don't know apa tujuan perbuatan itu. Okay. Jadi kita syukurlah Allah Ta'ala beri kita ni sempurna. Okay. So secara ilmunya itulah dipanggil sound.
Ada medium, sound source, ada transmission media, ada receiver, telinga kita, dan ada receptor, brain, yang memberi terjemahan kepada sound tadi. So as the sound vibrate respond, jadi itulah dia dikatakan sound. So yang lain tu boleh baca. Baik, bila pergi kepada teknologi, tadi sound secara am lah. Bila pergi pada teknologi, jadi sound ni dia boleh diukur. Sound ni boleh di capture. Macam mana nak capture sound tu, kan? Sound boleh diukur, sound boleh di capture, sound dia boleh diproduce balik, and the sounds boleh kita boleh innovatekan dia. Innovatekan dia means macam-macam sekarang ni. Kalau kita tengok dalam muzik lah, secara amnya genre-genre yang keluar kan, ada slow rocknya, popnya, jazznya, dan term-term yang kita katakan is technologies lah, angle teknologi, macam mana sound itu. Mungkin saya sendiri, even awak sendiri lah, yang tak ambil pot lah, kita kata tak ambil tahu pun ni. Ikutlah dia nak cipta apa-apa inovasi dalam sound ni kan. But orang yang berkecimpung dalam dunia-dunia seperti ini, mereka senantiasa alert apa yang berlaku di sekitar mereka berkenaan dengan sound teknologi ni, yang dikatakan audio lah. So sebab itulah dia ada, you all diperkenalkan dengan waveform. Waveform ni adalah manifest sound ni, yang dia manifest as a waveform. Iaitu apabila using teknologi, kita capture the sound, kita capture dia dalam bentuk waveform. Contohnya saya bercakap, saya bertempik ke, kita ketuk apa-apa ke, bila kita capture dia, bila kita capture dia, record dia, kita capture lah, kita tangkap suara tadi. So bila keluar kepada mana-mana medium, sama ada komputer, monitor ke, okay, dia akan nampak dalam bentuk waveform. Okay. So bila sebut waveform ni, dia ada unit dia panggil Hertz, yang mengambil nama Heinrich Hertz ni. Ini seorang, kita katakan, teknologis lah, yang membuat kajian tentang sound ni. So terus dia ambil namanya untuk dijadikan sebagai satu nama for units dalam, kita katakan, mengukur audio. Okay, this is a waveform. Baik, seterusnya kita tengok pada karakteristik of sound wave. Sound ni, ia ada, senang cerita, ini kriteria sesuatu sound atau satu audio tu adalah ditentukan oleh dua karakteristik. Pertama sekali dia punya frekuensi, yang kedua dia punya amplitude. Okay, frekuensi adalah rates at which sound is measured. Satu kadar which is sound measure ni, yang kita biasanya orang panggil pitch. Biasa you dengar kalau rancangan reality nyanyi-nyanyian lah, biasanya hakim kata, your pitching tak berapa bagus. Apa maksud dia? So maksud is frekuensi dia punya waveform dia tu. Contohnya, kalau saya ambil yang ni lah, ni kita kata good waveform lah, sekata je. Kita katakan beralur melodi dia lah. Kalau is not good pitching, mungkin macam ni, dia turun naik atas. Jadi terkejut, kan? Jadi pitching dia tu lagi lah, bukan lagi, means that tidak merdu lah, senang cerita. So ni, itu dia panggil frekuensi dia. So lagi highest frekuensi dia, maka lagi jelas dan sharper lah sound tadi. So highest mean kat sini dia punya waveform tinggi lah, naik ke atas, turun ke bawah, naik atas lagi. This is the highest lah. Kalau slow, contohnya macam ni, sikit je macam ni, itu dia panggil low pitching lah. Contohnya kalau kita katakan macam ni je,
Ni low pitching. Okay. And then the second is amplitude. Amplitude means sound intensity or loudness dia. The loud, the sound, the large amplitude. Maksudnya sources dia, sumber dia. Contohnya kalau sumber organ cakap apa? Kalau sumber sound kita tu contohnya kalau kita kalau kita berbisik, contoh kalau kita berbisik kan, ada bercakap, mungkin amplitude kita agak sederhana. Tapi kalau kita bertempik, menjerit, amplitude kita kuat. Tu dia berkaitan dengan sumber lah. Which is kat sini, dia all sound have a duration. Jadi, and successive musical sound is called rhythm. Jadi, amplitude ni, loudness and intensity of the sound ni, dia merupakan satu faktor yang kedua yang dia membentuk rhythm. Cakap, kadang-kadang kita bercakap, kadang-kadang kita bertempik kan. So, dia menghasilkan satu rhythm. Sound yang kita capture tadi. Betul orang menyanyi, ada tone yang tinggi, ada tone yang rendah, ada chorus dia naik, time bukan chorus dia turun kan. So benda-benda macam tu adalah menunjukkan bahawa sound itu dia menghasilkan satu rhythm. Okay kan ni? So bila kita draw balik dia punya waveform tadi, mungkin beginilah bentuk dia. Which is amplitude, dia punya loudness dia, makin tinggi sources dia, makin tinggilah amplitude dia. And then dia punya pitch, dia panggil frekuensi dia. Okay. And then dia punya along wave distance ni distance along wave ni maksudnya sampai audio tu selesai lah. Maksud sampai habis audio tadi. Okay. Okay, ni adalah contoh example of waveform. Bila kita capture satu-satu instrumen, piano mungkin macam ni bentuk dia. Yalah, mungkin for you all, hari ni baru just on surface macam mana kita tahu. But orang yang berkecimpung dalam dunia muzik ni, memang ini makanan dia orang lah. Dia boleh dengar instrumen satu demi satu dan dia boleh meneka waveform dia. Okay. So, mungkin kita perlu tahu sedikit macam mana nak capture and playback of digital audio. Okay. Secara teknologinya, sebelum saya ulas image ni lah, seperti mana saya beritahu tadi, kita kena tengok dulu penggunaan audio dalam multimedia. Baik, saya bawa contoh beberapa angle lah. Contohnya kalau dalam animasi, penerbitan animasi. Penerbitan animasi kalau awak dapat detect audio atau sound yang terlibat, pertama sekali suara latar setiap karakter. Contohnya kalau Upin Ipin tu, suara latar yang memegang watak Upin Ipin siapa. Suara latar yang memegang watak mana-mana pelakon yang lain lah, Mail, Mimi dan sebagainya lah. So ada orang yang bertindak sebagai penyumbang suara latar. Kalau kat dunia kita katakan, kalau kat Hollywood, untuk satu-satu filem berjuta kena bayar pelakon-pelakon ni untuk penyumbang suara latar, kan. So kat situ pertama kita dapat detect audio daripada suara latar. Yang kedua, audio untuk background music. Maksud sepanjang cerita tu dia ada background music. Okay, dalam area industri dia orang tidak boleh contohnya recycle balik music sedia ada. Biasanya dia orang akan karang balik, maksud compose balik new music untuk satu new production. And then audio effect, macam-macam audio effect yang digunakan dalam
satu-satu production lah. Audio effect. Okay. Yang ketiga ni ialah yang ketiga, audio effect, audio background, suara latar. Okay. Okay. yang keempat, kalau you dapat perhatikan ialah kita katakan kita katakan sound yang dia ciptakan untuk wujudkan satu scene tadi. Contoh macam mana? Lebih kurang audio effect juga. Tapi dia macam untuk macam nak memperkuatkan. Contohnya kalau effect lah. Kalau kita tengok bila satu bas lalu, dia akan keluar suara out, bunyi bising tu. Itu kita panggil benda-benda yang kita katakan audio yang ni bukan dicipta, tetapi mereka capture daripada real audio. Real audio. Dia capture daripada real audio. Maksudnya dia record. Dia record and dia diedit balik untuk sebelum dia attach kepada production sebenar. So oleh sebab itulah dalam slide ni kita nak tengok macam mana kita nak capture playback of digital audio. Okay, secara kita dah tahu mesti ada satu, pertama sekali kita kena ada capture device. Hari ni kalau tengok gambar ni via mikrofon, tapi saya sekarang ni dengan telefon, memadai dengan telefon je, melalui audio recording sebenarnya dia ada mikrofon kat situ. Dia ada audio daripada capture device. Lepas tu bila masuk kepada, dia ada satu proses yang berlaku, itu dipanggil analog to digital. Kita kena faham apa audio yang kita capture di luar sana, sama ada kita capture suara orang ke, suara burung ke, apa-apa suara alam ini ke, bunyi pantai ke, bunyi air ke dan sebagainya. Sebenarnya sumber audio itu dia sebenarnya dalam bentuk recorded analog. Dia tak ada digital, analog. Everything is analog. Untuk audio dia. Kalau video betul dia fully digital. Tapi audio dia tak boleh fully digital. Sebab sumber dia masih analog. Jadi bila kita record, maka ada satu proses yang berlaku, dia akan kena convert kepada digital. Dipanggil analog to digital converter. Barulah dia masuk dalam sistem dalam bentuk digital. Maka kat sini barulah kita boleh buat editing, and then dia convert balik kepada analog sebelum keluar kepada speaker lah, or output medium. Okay, so seberengkas apa yang katakan ADC. ADC ni adalah satu device which is convert analog signal into digital signal. Okay, analog signal ni seperti mana saya khabar, apa-apa sumber audio yang berlaku di luar sebelum yang kita capture tu semua dalam bentuk analog. Okay, jadi kena capture, and then barulah di convert pada digital, and then daripada convert tadi, maka daripada convert tadi dia berlaku satu proses yang dipanggil sampling. The process to convert the analog to digital sound is called sampling. Ini teori ni cukup penting. Sebab apa? Sampling inilah. Apa maksud sampling? Senang faham macam ni lah. Macam contohnya saya bercakap, saya guna telefon saya convert satu suara saya sendiri, saya record suara saya. Apabila saya save kan, save tadi, and then saya buka, bila saya nak buka dalam mana-mana software, kita pakai satu software, dipanggil software for audio lah. Tak boleh buka dalam Microsoft Word, kena buka dalam software yang untuk audio editing. Bila kita buka software audio editing, so dia akan nampak dari segi waveform dia. Itu dia panggil
proses capture kepada save tadi dipanggil sampling. Dipanggil sampling. So inilah dikatakan sampling, iaitu dia akan record dalam bentuk waveform. Jadi digital sampling ni seperti mana yang saya contohnya yang dia tunjuk contoh tadi, yang ni ini adalah hasil dari sampling lah, terhasilnya waveform seperti ini. Jadi digital sampling ni dia mungkin jadi seperti ini ataupun jadi seperti ini. Jadi ia mempengaruhi baliklah amplitude dan frekuensi yang kita bincang tadi. Okey. Maka untuk menentukan satu sampling tadi, untuk menentukan sesuatu sampling, ia ada dua parameter yang kita kena tahu, iaitu dipanggil sampling rates, yang kedua size sample. Kan contohnya kalau kita record satu sesi kuliah lah, okey, size sampling kita mungkin besar lah, okey, sebab dia panjang masa lama tu. Sampling rate dia, yang ni adalah kita nak tengok dari segi kualiti dia. Kita dah tahu saya nak record kuliah semata ni, panjang dia mungkin 1 jam. Kalau saya save dalam bentuk sampling rate yang tinggi, file saya mungkin besar. Jadi saya nak save dalam bentuk sampling rate yang rendah sikit supaya file saya kecil dan storage yang perlukan pun kecil untuk memenuhi 1 jam kuliah tadi. So ini dipanggil sampling. So maka kat sini kita ada pilihan, kita nak gunakan sampling yang mana. Contohnya 441 for CD audio, 2205, 11.025. Yang ni sebenarnya kalau kita take note lah, mungkin kita boleh buat selection. Tetapi kalau kita tak ambil tahu pun, just kita default lah. Default mean kita kekal je apa yang dah ada dalam setting asal dia. Okay, but perlu kita tahu sampling rate adalah faktor yang pertama yang menentukan sampling tadi, size dia dan juga kualiti dia. And then yang kedua adalah size sample lah, which is sama juga. Kita boleh pilih sebenarnya. Kita boleh jadikan dia 8 bits, 60 bits, or higher than that lah. Maka bila kita pilih and then kita save, mungkin dia melibatkan, we call it quantization, mungkin terhasillah seperti ini. And then kita boleh calculate. So siapa yang nak calculate boleh refer je formula ni. Ni untuk kita fahami lah macam mana kita nak calculate. Which is sampling rate kita berapa, duration kita berapa. Contohnya duration dalam bentuk second, bukan dalam bentuk minit. Contohnya panjang audio kita 1 minit means 60 second, direct resolution, and the number of channel. Kita dapatlah dia punya sampling rate. Okay, selesai kelas. Mungkin calculation ni ialah kalau beri soalan ada calculation, kena ingatlah dia punya formula ni, ataupun setengah soalan dia dah beri formula, just awak kali darab seperti biasalah untuk dapatkan hasil dia. Contohnya seperti ini. Okey, dia akan dapat contohnya jumlah 44,000 dan 60 dan 12 bagi 8 dapat 84 juta is dalam bentuk bits. Lepas tu kita kena convert dalam bentuk megabyte. Macam mana convert dalam bentuk megabyte? Ingatlah 1 bits berapa ribu byte, 1 byte 1000 byte, 1 kilobyte 1000 kilobyte, 1 megabyte. Okey. So kita dapat hasil seperti inilah. Alright. So seperti mana yang kita dah bincang tadi, panjang lebar tadi. Dalam audio ni kita kena guna software dia. Dalam audio kita guna software dia. So kalau saya sendirilah, saya banyak gunakan Adobe Audition lah setakat ni. Soundforce,
Yalah, ia software juga. Audacity pun software juga. Tapi kalau kita pilih satu dah memadai lah untuk kita buat kerja-kerja editing audio ni. Okay. So kat sini awak boleh select audition dia, software dia. Contohnya, ni adalah screenshot lah. Macam mana kita working dengan software yang berkaitan dengan audio ni. Adapun saya bagi contoh saya ni lah, saya guna Adobe Audition. Bukan saya buat. Yelah, saya akan buat recording. Kalau nak record suara, just bila saya playback, dengar balik. Kalau biasanya apa yang saya buat, saya akan buang noise tadi. Contohnya, bila dalam percakapan kita lah, bila kita guna record, dia akan keluar macam ayat. Saya oleh itu tu kita kena buat. Barulah bila masuk tu dalam satu publishing kita, dia tak keluar lah benda tu. Sebab tu dalam time recording ni dia perlukan satu bilik yang khas. Pernah saya pergi visit Ali Monster yang buat Ejen Ali tu, dia tak ada bilik pun. Cuma dia buat satu partition. Yelah, dia buat macam bilik. Dia tampal apa ni, gabus. Setengah orang kalau dia tampal ni sarang telur kat dinding tu. Apa tujuan dia? Untuk serap bunyi. Dia tak nak bunyi tu bergema. Okey. Dan bunyi luar tak boleh masuk. Bunyi luar tak boleh masuk. Bunyi kat dalam dia akan diserap. Bila kita cakap, dia tak akan, bunyi tu tidak memantul. Kalau kita duduk dalam masjid, contohnya masjid semua semi mereka dengan tarnya, kan kalau kita dengar imam baca kan dia bergema. Kan? Tapi dalam audio dia tak nak benda tu. So mesti kena. Jadi dia buat sendiri je, design and then dia buat proses recording kat situ. Okay. Jadi ni kita kata low cost lah. Tapi low cost pun efektif. Tak perlu set up beratus-ratus ribu studio for audio. Okay. And then bila daripada record, apa yang pengalaman saya lah, apa yang kita buat setakat ni, kita buang noise sound tu. Tu je. Mungkin saya tak pandai nak compose lah. Nak compose ni maksud dia kita nak buat composition dengan audio, music, tak bukan. Kita nak just kita buat recording. Kalau kita VVIP nak bercakap, kita nak buat video untuk dia, kita mana-mana yang noise dia, contohnya ular cakap balik, kita akan buang lah. Supaya macam dia bercakap tu smooth je, macam tak ada error pun. Padahal sudah diedit. Okey. So far kita setengah jam dah saya membebel soal ni. Okey. Alright. So, ada apa nak tanya? Ataupun ada apa nak celah ke? Baik. Boleh saya sambung sikit ke? Ini adalah features. Features ni maksudnya menu-menu yang ada dalam editing digital audio lah. Mungkin saya tak perlu cerita panjang lah ini. Maksudnya kalau awak guna audio Audition baik Audacity, baik Soundforce pun, awak akan jumpa lah menu-menu ni. Itu je. Menu-menu ni awak akan jumpa. Kita boleh trim, kita boleh assemble, kita boleh buat adjustment, kita boleh resampling balik, kita boleh revise sound, boleh buat equalization, nak buat suara budak, suara robot dan sebagainya, macam-macam lah. Okay, so features ni adalah secara amnya semua software yang berkaitan dengan audio memang ada lah. Okay, Jadi diulang balik lah. Jadi dengan editing digital audio ni kita boleh buat seperti ini. And then lain-lain software mungkin saya tak highlight secara screenshot.
Cool Edit Pro, Go Wave, Pro Sonic Works, Samplitude Studio. Ni pun antara software-software yang kita boleh gunakan lah. Kalau apps, ni pun ada gambar dia ni. Okey. Yang ni awak kena tahu. Sebab apa? Lain software, lain audio format dia. Dia tak macam Microsoft Word. Semua orang tahu DOC adalah Microsoft Word dan semua orang pakai Microsoft Word. Kan? PDF. Satu dunia pakai PDF. Tapi for audio, mungkin bilik sebelah dengan bilik sebelah je. Dia orang pakai Soundforce, saya pakai Adobe Audition. Dah lain lah dia punya format. Kan? Takut tak boleh cross. Maksud dia, kalau saya nak guna format dia, saya kena resampling balik. Faham tak? So, ni adalah antara format-format yang kita katakan sedia ada lah dalam dalam audio. Kalau kita tengok dekat sini yang familiar dengan kita lah. Apa dia agaknya? MP3, Wave. Tu je kan? Yang familiar lah. WMA. Agak familiar lah. Tapi yang lain, mungkin tak familiar sangat. Sebenarnya mana-mana format ni dia bergantung pada software apa yang digunakan lah. So take note, ini adalah antara senarai format-format audio yang ada dalam dunia teknologi ini berkaitan dengan teknologi audio lah. And then dia bergantung dan format-format ini dia merujuk pada software apa yang dipakai lah. Okay. Ini saya buat dalam bentuk ni lah. Okay. Baik. Kita masuk sedikit salah satu slide kita, iaitu MIDI. MIDI ni sebenarnya kalau tengok kat sini dia more kepada satu subtopik lah. Satu subtopik dalam audio. Satu subtopik dalam audio kita panggil MIDI. MIDI ni senang cerita dia adalah satu kalau kita tengok kat sini lah, is a standard for specific and musical performance. Sebenarnya MIDI ni kalau orang macam kita ni, saya sendiri baik, sebenarnya kita ni kita tak perlu pun pada MIDI, sebab MIDI ni adalah untuk orang yang buat composing, untuk orang nak buat lagu, dan orang tersebut kebanyakannya ada background dan belajar muzik. Why saya kata gitu? Sebab dia kena tahu ni toge dia ni. Saya panggil toge ni. Dia punya notes dia ni, note music dia ni. Ada kat sini. Belajar masa sekolah tu. Nak baca toge A, B, C, kod A macam mana, B macam mana, C macam mana. Ada. Kalau tak ada, abaikanlah kan. Tapi kita kena faham dia adalah sebagai satu cabang yang besar dalam audio, which is MIDI ni dia menggunakan software tertentu lah. Banyak juga software for MIDI ni. Contohnya dipanggil MIDI sequencers, which is dengan MIDI ni kita boleh buat compose. Jadi kita boleh compose any audio. Nak compose lagu pun boleh, which is kita boleh control instrumen kita. Instrumen ni dalam software MIDI ni mungkin dia akan senaraikan banyak instrumen. Piano, lead guitar, rhythm guitar, drum, flutes. Saya pun tak familiar sangat lah. Memang bukan tak familiar, memang tak pernah belajar untuk buat benda macam ni kan. Kalau orang seni mungkin dia orang belajar. Dari situ dia nak compose. Contohnya dia nak compose lagu Arab. Lagu-lagu Islamik lah kita katakan. Apa instrumen yang dia perlukan? Mungkin dia tak perlu drum, dia perlu kepada bass, dia perlu kepada cak lempong ke, contohlah. Maksud dia kena cari instrumen-instrumen, and then dia pun mulalah
mau buat komposi dia sendiri menggunakan note lagu, note music tadi. Okay, this is MIDI. So, dia kata kat sini, MIDI sequencer allows musician to edit and create musical composition like a word processor. Yalah, macam kita buat benda, kita tarik masa kita buat lagu lah. And then dia boleh cut and paste and delete dan sebagainya lah. Delete kat sini. Ini adalah contoh software MIDI yang lain. Saya screenshot je lah. Saya sendiri pun tak pernah guna, tak pernah belajar. Kalau saya sendiri pernah nak belajar, nak guna, bukan dengan saya, cikgu lain. Saya tak mampulah nak ajar benda ni. Cuma saya boleh highlight peringkat awal. Kalau you nak buat music, you kena cari. Orang kata try cuba sendiri kan. Download lah mana-mana MIDI editor, and then cubalah karang sendiri dengan lagu-lagu kita tu. Kalau sumbang lah. So this is MIDI. Okay. Oleh kerana MIDI ni dia adalah a separate format. So dia disimpan pun dalam bentuk separate format. So sedikit dalam slide ni, MIDI versus Waves ni. Waves ni adalah MP2. Dia mewakili apa ni, grup yang ni lah, grup yang ni. Ni wave, audio format. Ini adalah MIDI format. Jadi wave MIDI format lawan video format, apa perbezaan dia? Kalau MIDI size dia kecil, storage dia. Kalau MIDI playback cost and scale dia perlu lah. But kalau wave sebenarnya bukan versus pun, is a MIDI tu sendiri. Okay. And then antara poin-poin terakhir dan slide ni, how audio can be effectively. Okay. Apabila awak baca senarai kat sini, sesari boleh mengagak lah kepentingan audio tu. And then awak boleh tambah je mana-mana kita katakan penggunaan audio yang lain selain pada saya senaraikan kat sini. Baik. Music and sound effect. Yang ni apabila sesari baca slide saya ni, mungkin sesari pun boleh agak kepentingan dia. Cuma saya nak kaitkan sedikit dengan your project lah. So your project, walaupun saya tak sempat ajar audio, please tengok sedikit tutorial kat YouTube. Dia beberapa, mungkin saya sempat saya tunjuk. Dia step dia tak banyak, hanya beberapa step sahaja untuk kita buat audio. Cuma saya nak beritahunya, untuk sebelum kita masukkan sesuatu audio dalam apps kita, aplikasi yang kita bangunkan, kita kena tengok duration audio ni. Contohnya kita nak ambil satu music, satu sound. Yalah, satu lagu tu mungkin panjangnya 5 minit. Kita nak pakai 20 saat je. Faham maksud saya? Kita nak pakai 20 saat je. Just untuk introduction, keluar selamat datang ke aplikasi interaktif saya, contohnya kan. Tak sampai pun 10 saat. Dan kita nak gunakan audio background satu lagu yang kita pilih lah. So oleh sebab itu, kita kena potong dia. Maksudnya kita kena potong dan kita kena save audio tadi dalam bentuk new file untuk kita drag yang 10 saat punya dalam aplikasi kita. Jadi oleh sebab itu, tak dapat tidak, kita kena perlukan audio editor tadi. Macam kita guna audition untuk kita potong tadi kan. Jadi dalam projek multimedia awak, saya minta lah semua grup kena ada elemen audio. Sama ada you buat dalam bentuk audio effect. Contohnya kita lalu mouse nak kepada button, keluar audio. Ting, keluar audio. Klik, klik, macam-macam whatever lah. Okay,
biar kita apply konsep dia. And then jadi kat situ kita tak nak aplikasi tu sunyi lah, maksud dia bisu macam tak ada audio kan. Kalau kita tengok mana-mana production with the audio, saya rasa production tu tidak akan menunjukkan dia hidup lah. Kalau kita nak cerita hantu lah kan, orang berlakon tu ialah dah suspend, tapi cuba kita mute dia punya audio, memang tak takut. Walaupun dia action bunuh-bunuh pun tak takut. Tapi bila masuk je audio, dengan audio tadi lah yang akan menyebabkan dia menjadi sangat-sangat real. Faham So oleh sebab tu saya pesan balik, kalau tak sempat saya ajar pun, please tengok kat YouTube macam mana kita nak embed audio dalam aplikasi interaktif kita. Jangan kata saya tak ajar lah, jadi tak perlu lah masuk audio. Jangan. Kan seperti mana saya cover 1 jam waktu lab, bukanlah 10 minit saya boleh cover. Saya just bagi satu kata permulaan untuk awak explore lagi kat situ. Okey Okey, baik. Okay, advantage ni saya let you all baca. Okay. Needs for studio lah. Ni saya sengaja buat letak satu gambar hiasan kat sini. Ini adalah mini studio yang ada di kampus Tembila lah. Sekarang ni pelajar-pelajar gunakan untuk buat audition, buat recording dan juga untuk buat projek lah. Okay. Okay, summary perbincangan kita tadi, panjang lebar tadi, maka fahamlah kita bahawa audio ni cukup penting dalam penerbitan, dalam mana-mana penerbitan publishing. And once kita dah tahu dia punya kepentingan, maka kita kena pasti which style audio yang kita nak gunakan. Ada yang bersifat background, ada yang bersifat effect, ada yang bersifat voice over, suara latar, kan? Ada yang bersifat real punya effect sikit. Sebenarnya macam tu kita kena faham, kena tahu, dan kita kena tengok macam mana proses dia. Okay. Alright, setakat itu saja kot untuk lecture bahagian audio. Awak masa ada lagi ke nak minta saya cover next lecture ke ataupun macam mana? Hello? Kena berhenti setakat ni untuk hari ni. Kita ada 3 lagi lecture, 11, 12, 13. 2 lecture audio video. Kita gabung terus. Okay. Baik. Tak ada break Awak boleh fokus terus kepada lecture saya yang untuk audio ni pula, video. Okay. Baik, kita sambung terus. Dia punya, kalau nak kata adik-beradik lah audio video ni. Sebab dia punya tajuk pun lebih kurang ya, analog, calculate, sama je. Cuma ada term-term yang agak berbeza sikit. Compression, digital, video capture, ni pun lebih kurang. Okay. Untuk audio ni, video ni, saya kaitkan perbezaan je. Dari segi amnya awak boleh baca. Okay. Seperti mana kita bincang tadi, kalau for audio, 100% sumber dia adalah analog. Sebab dia barang daripada luar kan. Tapi untuk video, ada yang bersifat analog, ada yang bersifat kita boleh direct capture digital. Okay, ada pun yang menjadikan analog dan tidak analog ni dalam satu video, dia sekarang ni dia bergantung pada device lah. Pada device. Contohnya kalau kamera satu ketika dulu memang sebanyakkan kamera cover analog. But nowadays dengan telefon saya 100% dah
dalam bentuk digital. Okey, dalam bentuk digital. Jadi dalam slide ni mungkin dia masih kekalkan dalam bentuk analog video lah. Sebab apa? Mana-mana video tadi, bila kita simpan satu ketika dululah, simpan dalam tape. Tape penuh, kalau you perasan lah, tape kan? Tape, dalam kaset, kan? Itu semua dipanggil simpanan dan bersifat analog. Ada pun sekarang yang simpan dalam bentuk cloud, simpan dalam bentuk storage, kan? Itu semua dalam bentuk digital. Okay, boleh faham Itu dia beza dia. And then dia punya kalau audio dia panggil waveform lah. Dia punya hertz. Tapi dalam audio video dia panggil composite. Dia punya sources dia composite. Apa maksud composite video? Kalau awak perasan kalau kita beli TV tu kan dia ada wire merah, biru, RGB, red, green, blue. 3 color tu kan. Itu dipanggil composite video. Bermaksud sebarang recording yang kalau kita dia akan baca antara RGB or CMYK colors. Sebab dia record dalam bentuk colors. So composite, sebab tu dipanggil is a composite video. So bila kita sebut composite analog video tadi, sebab itu bila kita record, ialah kita playback balik. RGB tadi lah yang menjadikan video tu colors dan kita boleh nampak. Maka kita boleh buatlah proses brightness, color, synchronization pada composite analog video yang kita record tadi. Okay. Usage kita tahulah for television, for video tape ni untuk slide ni lah. Okay, saya boleh tambah kat sini kalau for digital hari ni macam cloud, banyak orang simpan kat cloud kan. Cuma yang nak beritahunya, for television dan video tape ni, satu ketika dulu video analog ni, dia banyak problem. Contohnya video tape, lama kita simpan, bila kita playback balik, dia, yalah, walaupun benda tu disimpan, tapi bila playback balik, kadang-kadang low clarity akan berlaku, color blending akan berlaku. Kalau kita buka playback ni akan jadi macam garis-garis kan. Mungkin dia punya tape dia dah tak elok, ada noise dan sebagainya. So, banyak difficult berlaku. Oleh sebab itu, penyelesaian dia adalah digital lah. Tapi kita bincang dulu teori awal dia. Semua dalam bentuk video, dalam bentuk analog. Ini pun sama seperti mana yang kita dah bincang analog tadi. Okey. Dalam TV dan contohnya, ia ada composite signal transmitted via communication tower and received by TV ni. Ini adalah kita katakan proses yang berlaku lah. Means that kalau kat rumah kita tu, TV ni dia ada area lah yang terimakan transmitted daripada communication, daripada kita katakan communication tower di mana-mana untuk TV ya. Kalau Astro contohnya, dia ada parabola dia tu untuk menerima signal daripada Astro, daripada satelit yang untuk Astro tadi. Okay. So, ini beza sikit dengan audio Adapun signal awal permulaan dalam teknologi audio ni, dia panggil analog video signal ni, dia ada 2. Itu dia panggil PAL dan NTSC. Ni senang cerita default format atau format standard lah untuk audio, video. Kalau kita beli TV, bila kita nak setting, kan dia tulis PAL, SACAM, NTSC, kan? HDTV, macam-macam kan? Tapi awalnya PAL dan NTSC. PAL ni 625 scan line color. Teruk lah color dia kalau kita nak banding hari ni. Tapi inilah permulaan dia. Sekarang ni HDTV. Dah besar lah color dia. Okay. NTSC
2525 scan line per colors dalam capacity satu frame and 30 seconds. 1 minit ada 30 second frame. Dan aspect ratio 4.3. Which hari ni digital screen hari ni move pada 16:9 widescreen aspect ratio dia kan. Ini semua adalah kita katakan basic setting lah for Apple and juga NTSC, which is dia adalah group kepada analog video signal. Okay ya. Okay. Nah, sebenarnya perbincangan kita sepatutnya terfokus kat sini. Oleh kerana nowadays kita dah move dalam bentuk everything lah, saya rasa digital video. Bukan kita nak tinggal analog. Ada lagi orang pakai analog. Tapi dengan medium device yang kita guna hari ni, saya kata tak perlulah kita back balik kepada analog kan. Kita dah guna sepenuhnya digital, maka kita pakailah digital itu. Okay. So digital video ialah satu keadaan digitization of analog signal into numerical format, which is dengan device sekarang ni, baik video dalam telefon, sebenarnya dia dah dibekalkan dengan proses yang ni. Teknologi dalam telefon ni dia dah mengambil kira benda macam ni. Cuma kita pakai je. Mereka dah buat proses ADC, analog to digital converter, dan mereka dah buat digital to analog converter, DAC, which is can be used to output digital video on analog equipment. Dah ada. Cuma kita kena tahu proses dia lah. Sebab tu kalau assignment hari ni senang. Buat video, so kita guna telefon, kita pun record, and then kita boleh guna mana-mana free apps. Semua benda tu berlaku dalam sekitar digital video lah. Kan bila kita output balik, jadi so kita tak perlu move kepada analog lagi lah. Okay, ini adalah proses kalau kita transmit dalam bentuk teori lah, macam mana benda tu berlaku. Contohnya kita ambil gambar, dia sudah ada AD converter, and then dia sudah buat image processing, image processing engine, and then dia come out dengan satu result lah. Okay, baik. File size consideration. Kita move pada satu topik baru. Kalau dalam audio tadi, proses yang paling penting sampling. Dalam sampling tu dia ada file size, dan dia juga ada frekuensi dia kan. Tapi dalam video, dua faktor ni dipanggil frame rate dan juga image size. Kan lebih kurang, tapi adalah beza dia. Frame rate means, kena faham, frame rate ni kalau kita tengok PAL tadi, mana PAL tadi? PAL tadi 25 frame per second. Kalau NTSC 30 frame per second. Apa maksud dia? Maksud dia ialah bila kita record sekeping gambar, contohnya kita record sekeping gambar, kita record seminit. 1 minit. Maksudnya 1 minit ni 60 saat. Kalau maksudnya video ni, definition dia adalah a sequence of image. Maksudnya image yang disusun secara berurutan dan dimainkan, dia menghasilkan satu illusion yang bergerak. Itu maksud definition dia. Jadi apabila kita pilih setting-setting yang tertentu, contohnya PAL 25, maksud dia dalam 1 saat pergerakan awak memerlukan 25 keping gambar. Okey, jadi kalau 60 saat,
Kalau 10 saat dia memerlukan 250 keping gambar. Kalau 20 saat dia memerlukan 500 keping gambar. Okey. Kalau 60 saat dia memerlukan 1500 keping gambar. Kan? Jadi bila kita save, kita boleh bayangkanlah berapa saiz yang diperlukan. Kalau tidak ada apa-apa compression padanya. Bermaksud kalau kita shoot foto biasa sekeping gambar kita save dengan low kita katakan low quality punya gambar mungkin 1 megabyte sekeping gambar low. Tapi kalau 150 keping dah lah. So kita boleh agak lah mungkin file video tadi. Kalau kita tak buat apa-apa editing padanya, mungkin dengan 1 minit saja dah boleh mencecah dalam 20 megabyte. Nampak tak? Begitu juga jadi frame rate ni dia memberikan faktor kepada size. Kalau frame rate kita contohnya video digital at least 15 frame. Kalau kita guna 15 frame rate, 15 keping gambar per second, jadi kecil lah gambar tu. Tapi kalau kita ambil yang 30 frame per second ke atas, besar lah gambar tu. Maksudnya besar lah file video tu. Okay, itu yang dimaksudkan frame rate. Okay, next. Image size. Image size ni adalah, apa maksud image size? Ia refer pada size screen. Kalau kita pilih size screen yang kecil, paling kecil tak silap saya 320-240 lah. Kita ambil size screen yang kecil 320-240 dengan frame rate yang paling rendah 15 frame per second. Memang hasil dia adalah size dia kecil lah. Tapi kalau kita ambil yang HD ataupun kita ambil standard 480-480 ataupun kita ambil 768-496, mungkin lebih besar lagi. Okey, so faktor yang mempengaruhi dia. Yang kedua adalah color depth. 3 ada 3. Yes, 3. Color depth ni adalah untuk melihat kualiti dia perlukan color depth lah. Kalau kita ambil yang high colors, high density color, HD, full HD, maka besar lah. Tapi kalau kita ambil yang 64, 128 bit per pixel, mungkin kita file dia tu agak kecil. So a combination color depth, image size, frame rate, maka kita save dia, maka kita dapat kekelik lah dia punya size of digital video. Ni dikata tak termasuk sound. Ni dah tak masuk sound lagi tu. Jadi contoh diberikan kat sini untuk anda bayangkan lah. Dengan 600 second ni berapa ni? 600 mungkin perlu 288 megabyte. Contohnya. Jadi kat sini dia mempengaruhi 3 faktor tadi yang mempengaruhi size. Kalau kita pilih yang high density, high definition, colors, frame rate yang tinggi lagi, dia akan menghasilkan file lebih besar lagi. Dia faham Baik. Jadi perbincangan dalam size ni, ini adalah dia punya size. Namun begitu, benda tu dapat diatasi lah hari ni dengan adanya ni we call it compression technique. Dalam audio tak ada. Dalam video ada benda ni. Dia panggil compression technique. Apa maksud compression? Setiap video yang kita record means that setiap keping gambar yang kita record dalam video tadi, kita boleh compress dia. Tanpa mengurangkan kualiti dan juga mutu video tadi. Okey. Ni orang teknologi dalam video fikirlah ni. Maksud macam mana ni?
Bila kita save raw dia, Allah besarnya file. Tapi kita boleh compress, mengurangkan size file without kita eliminate. Maksud dia kita tanpa kita membuangkan kualiti dia terlalu yang terlalu besar lah. Bermaksud orang masih boleh tengok video